Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertanya. Assalamualaikum semua, selamat datang kepada podcast yang gila, podcast yang dinanti-nantikan. Aku lupa nak ni ya. Saya host anda Indra Sahib. Saya Ijat Koki. Saya Eric People. Selamat datang kepada podcast Sahabat Bertanya. Yo. Cik. Lari je. Yo kakak kau belaki. Aku nak semarakkan ni semangat kan. Kau demoralisekan aku sih. Kau makin lucah sekarang kau Itu memang tagline warga Singapura. Kakak lelaki aku memang nak berikan shout out kepada penonton semua. Shout out kepada kita punya sponsor kita, Yes. our official sponsor Salwadin. Bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi beliau di talian 92700737 dan juga bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram Wawa_Din. Ya, kita ada topik yang hangat, topik yang panas, topik yang kita nak Dengan muka-muka terus. okay. Betul. Topik yang kita nak rentap. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric People, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya host anda Indra Sahib dan saya Ijat Koki. Saya Eric Anda People. sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Ya, selamat kembali kepada podcast Sahabat Bertanya. Jemput benar. Jemput. Aku rasa macam nak terbang lah. Aku rasa it's about time Kamera sini bro. Kamera bro, A10 dah betul. Okay, jadi it's about time aku nak mengisytiharkan kepada penonton-penonton di luar sana yang saya ni dan Indra Sahib dan juga Ijat Koki dan Eric People, kita bertiga sebenarnya ada karamah. Ada sedikit kuasa lah dekat Ustaz ada kekek yang kau Karamah bagi Eric People. Dia boleh jalan atas air. Tak ada. Itu normal bro. Normal Dia boleh makan nasi ayam penyet sekaligus 5 pinggan. Itulah karamahnya Eric People. Sabar. Dia tak ada lagu tak best lah. Buat lagi. Karamahnya Ijat Koki. Dia pandai kelip mata. Berkali-kali Dia sekali kenyit 10 yang datang. Itulah Memang 10 viewer je. Korang tak agak-agak 10 viewer. Share lah Syul. Main-main lah korang tak serius lah. Itulah karamahnya Ijat Koki. Dan karamah Ijat Koki ada satu lagi yang ramai penonton tak tahu Karamah Ijat Koki yang lagi satu, dia sekali bergentil. Jadi buat ipok. Sekali bergentil. Itu karamah dia. Aku tak lebih itu. Dia gentil dengan jari dia
Betul-betul tukang gentil kat mana tu. Mana? Dia tengah sembunyi. Orang tak tahu, orang tak tahu. Dia tak boleh sembunyi. Badan dia besar weh. Penonton tak tahu siapa. Tak tahu Tak apa. Malik will be back. Malik insya-Allah. Dia jari kalau gentil pun mau juga Jadi itulah ceritanya tentang karamah-karamahnya sahabat bertanya. Karamah kau? Karamah aku tadi kau cakap apa? Kakak aku belaki. Ada benar juga. Kau teruskan dengan soalan kau. Tapi kira kalau cakap orang kakak kau lelaki ni kira bukan maki pun. Tak tahu Kira macam maki ke? Tiba-tiba je macam your brother-in-law. Kan gitu je. Niat baik lah. Okay, actually kita berbual tadi lupa nak memperkenalkan kepada penonton Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz kita Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan Ustaz. Selamat datang. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Baik. Waalaikumsalam. Ustaz jangan marah Ustaz. Hari Apple dia punya tak tahu apa dia makan tadi Kau depan sebelah Ustaz jaga sikit bahasa kau Betul Ustaz. Saya tak kata-kata lucah Ustaz. Cuma cakap brother-in-law je. Brother-in-law. Niat aku baik. Itu brother-in-law kakak kau lelaki kan. How is he doing? Jadi penuhkan ayat tu. English boleh Ustaz sikit InsyaAllah. Ya, jadi kita ada topik yang hangat malam ni. Sedap kopi ni. Sedap kan? Kopi ni pun karamah bro. Tukang yang buat kopi tu banyak karamah. Tapi kalau kau cakap aku pasal karamah ni semua aku tak percaya lah benda-benda gini. Apa tu Asal. karamah? Okay, karamah entah Okay, dalam bahasa orang awam dulu sebelum kita ketengahkan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz kan, bahasa orang awam, karamah, keramat ni semua kan, Kasyaf. satu perkara yang definisi yang saya rasa semua orang awam akan memberikan satu. Maaf. Kasih aku sekali je ni peluang ni. Boleh go. Kasih kakak kau belaki. Jangan dong. Aku tak ada karamah sebab dia K dari tadi keluar kan. Jauh sangat makna dia. Jauh KK kandang kerbau pun KK bro. Jadi aku nak cakap Kasyaf pula. Karamah ni apa yang aku tahu sebagai orang awam. Kita orang awam menganggap karamah ni macam magic, kelebihan. Macam orang tu boleh terbang, orang tu supernatural lah kira. Luar biasa. Supernatural abilities. Semua dah macam level X-Men semua lah. Kartun. X-Men aku percaya. X-Men aku percaya. Syirik. Oi. X-Men aku percaya sebab yang buat tu kira orang-orang yang pakar dalam bidang-bidang movie. Aku percaya diorang pun betul wujud. Jadi kau percaya dengan Profesor X? Profesor X siapa? Astagfirullah. Profesor X kakak kami lelaki. Dari ramai abang ipar kat sana dia sebut-sebut Dia ni ompong macam ni Dia ni kau nak kena ikat dia sikit. Tak ada, aku terbaca komen Apa? Kerambit salah satu geng 6 Jahanam. Apa pula ni Karambit. Karambit tu memang cerita Piramli. Kalau Gambit aku tahu. Karambit siapa? Kerambit. Oh, Gambit kira X-Men juga agaknya. Ada komen kat sini Wali Kuali. Wali Kuali tu Eric Bipul Siapa cakap aku tu? Sampai hati korang Okay, jadi kita nak ketengahkan pada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz. Dan pada malam ini mudah-mudahan kita dapat keterangan yang lebih lanjut dan juga kefahaman yang lebih berasas. Mendalam sikit. Lebih berasas. Kerana ada sebahagian masyarakat di luar sana yang mana mereka menganggap karamah ini satu perkara yang menyesatkan, dan mereka berpendapat yang tidak ada karamah, tidak ada wali Allah pun. Tidak wujudnya wali Allah. Tidak wujudnya karamah bagi seseorang individu, seorang insan. Dan mereka menganggap karamah ini satu perkara yang mereka kaitkan. Pada minggu lepas kita dah bahaskan sikit tentang sihir kan. Sihir. Jadi mereka kaitkan dengan pengguna-pengguna sihir. Gitu. Dan juga pada malam ni insya-Allah kita juga nak masuk kepada topik kan, apakah itu Nur Muhammad. Kerana ini ada kaitan dengan kewalian. Topiknya kewalian. Jadi bagi mereka yang ada soalan di luar sana jangan lupa, jangan segan, dan silalah muatkan soalan-soalan anda di laman chat kita di Facebook Live. Kita akan membaca soalan-soalan anda insya-Allah taala. Jadi kita nak ketengah pada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz. Sebelum kita masuk kepada topik yang hangat ini, boleh tak Ustaz terangkan definisinya karamah daripada segi sudut Islam sendiri?
Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya wad din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, masih lagi dalam bulan Rabiul Tsani. Rabiul Tsani ataupun 26 Rabiul Tsani. Dan soalan yang ditanyakan adalah apakah maksud ataupun definition of the karamah lah. Jadi biasanya kita dengar karamah ini ataupun keramat. Biasa kita dengar kalimat keramat ni biasa dengan kubur para awliya, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana daripada kalimat keramat tu kita tahu bahawa dia yang dimaksudkan adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah maksud definisi, dan mungkin dengan definisi yang akan diberikan itu dapat mengeluarkan fahaman-fahaman ataupun sebahagian daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi, contohnya Ismen, bernada karamah dan sebagainya. Baik, kita boleh faham daripada definisi yang akan diberikan insya-Allah. Dan daripada definisi ini sendiri itu mungkin sudah menjawab beberapa soalan yang sudah ditanyakan ataupun soalan-soalan yang akan ditanyakan selepas ini, Allahu a'lam. Jadi bila kita lihat definisi karamah itu, dia kalau kita lihat dalam buku tauhid ataupun buku yang membahaskan tentang akidah, itu diisbatkan bagi para anbiya itu ada mukjizat. Diisbatkan bagi para awliya itu ataupun orang-orang salih itu ada karamah. Apakah karamah, apakah mukjizat? Dia adalah perkara yang mencari adat. Apa maksud perkara yang mencari adat? Perkara yang mencari adat ini adalah perkara yang luar biasa. Bukan seperti kebiasaan. Contohnya kita bila berjalan, contohnya di atas air, kita akan tenggelam. Tetapi ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan untuk menampakkan kemuliaan pada diri seseorang itu, dan bukan daripada permintaannya. Allah SWT berikan begitu saja. Itu dia berjalan di atas air, contohnya dia tak tenggelam, ataupun dia dapat berjalan di atas udara dan sebagainya, ataupun misal kata dia dapat pergi daripada satu tempat ke satu tempat dalam masa yang singkat. Jadi ini adalah perkara-perkara yang mencari adat, iaitu yang perkara-perkara yang luar biasa ataupun yang menyalahi adat kebiasaan. Bagi siapa? Jadi bila kita lihat dalam ta'rif definisi, dia adalah perkara yang mencari adat yang zahir pada seorang hamba. Dia berlaku pada seorang hamba yang zahirnya itu nampak tanda-tanda bahawa dia adalah seorang yang soleh. Jadi bila kita katakan zahirnya itu ke atas seorang hamba yang zahirnya itu dia adalah orang soleh. Bila kita kata orang soleh, tertolaklah orang yang tidak soleh, orang yang tidak melaksanakan hak-hak Allah, orang yang tidak melaksanakan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nampak kemuliaan daripada dirinya, hebat macam mana pun sekalipun, terbang di atas udara dan sebagainya, tetapi dia bukan orang soleh, dia orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala contohnya, maka itu tak dinamakan karamah. Itu mungkin boleh dinamakan istidraj. Itu boleh dinamakan sihir dan sebagainya. Multazim limutaba'atil ataupun limutaba'atin nabi kullifa bi syari'atih mashub bi sahihil i'tiqad wal amal salih. Jadi dia zahir ke atas seorang hamba yang zahirnya ataupun luarannya itu nampak kesalehan, yang mana dia itu iltizam, yakni sentiasa mengikuti Nabi SAW. Jadi amalan-amalannya itu zahir, ibadahnya dan sebagainya itu tak menyalahi syariat, tak menyalahi apa yang diajarkan oleh baginda SAW. Jadi ini mungkin kita boleh beri misal, ada orang yang mendakwa dirinya ada kelebihan, ataupun kita nampak kelebihan pada dirinya, tetapi dia tak melaksanakan solat. Solat fardu ditinggalkan dan sebagainya. Jadi orang-orang ini walaupun ada kelebihan, kita nampak perkara-perkara yang berlaku yang mencari adat daripada dirinya, tetapi kurang satu syarat, iaitu dia tak ikut apa yang Nabi SAW lakukan. Baik, maka dia itu tak dinamakan karamah.
Mashub bi sahih al-i'tiqad. Disertakan dengan i'tiqad yang benar. Ada orang diberikan kelebihan dan sebagainya, tetapi dia tidak mempunyai i'tiqad yang benar. Contohnya orang-orang bukan Islam. Contohnya kalau kita pergi ke India dan sebagainya, ada beberapa individu yang masyhur. Dia dapat mengubatkan orang yang sakit dan sebagainya dengan sentuhan dan sebagainya. Tapi dia tidak mempunyai i'tiqad. Dia tidak percaya, tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan karamah. Itu tak dinamakan apa? Karamah. Wal amal salih. Ada orang dia ada sahihul i'tiqad. Dia mana kepercayaannya itu betul. Beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia aniaya orang. Dia gunakan kelebihan yang dia ada dan sebagainya nak menjatuhkan orang, membuka aib orang dan sebagainya. Maka ini semua tak dinamakan karamah. Dan biasanya karamah ini, bila kita sebut karamah ini adalah kelebihan, kemuliaan, perkara yang mencari adat yang luar biasa yang Allah berikan kepada para awliya, para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sebut para wali Allah ini siapa? Kita kena tahu. Wali Allah ini adalah al-arifu billah. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang sentiasa berterusan melakukan ketaatan yang menjauhkan dirinya itu daripada maksiat. Ini yang dinamakan wali Allah. Masya-Allah. Saya rasa di perkara ni penting Ustaz untuk kita fahamkan definisinya dahulu sebelum kita melanjutkan mendalami topik pada malam ini. Kerana kalau tidak ada asas definisi daripada apa yang diterangkan dan dibimbing oleh Al-Fadhil Mukarram Ustaz, saya rasa kita ramai yang boleh terseleweng kan, dengan kefahaman kewalian dan kefahamannya bagi bab karamah ini. Betul tu. Betul tak kan? Betul. Betul tak Jad? Betul. Betul lah. Aku bila kau cakap pasal ni kan, aku teringat cerita wali-wali Songo ni kan. Apa yang kau suka sangat pasal Wali Songo, Jad? Apa yang aku suka sangat kalau dalam movie tu ke atau kisah-kisah yang dengar? Kisah-kisah yang kau tengok, tonton. Rasa dalam movie pun ada banyak contoh-contoh yang terbaik untuk kita tauladankan. Kalau yang magic ni kan, yang si siapa tu? Cik Siti Jenar. Siti Jenar, okey. Dia boleh keluarkan air daripada tangan dia lah. Efek-efek macam gitu kan. Dia selalu clash dengan Sunan Kalijaga. Selalu clash. Bukan clash fizikal macam bukan clash maksud ada bertarung ke, tak ada dia more tu macam compete in a very good way lah kan. Betul tak? Aku pun sebenarnya tengok cerita tu dah lama lah kan. Jadi tak apa-apa ingat sangat. Tapi kalau kau nak tahu kan, ni aku terpaksa cerita kat sini lah. Okay. Aku dah check tau sanad aku. Sampai? Dengan Sunan Kalijaga. Tak ada. Tak ada sambungan. Tak ada. Sikit pun tak ada. Kalau ada dah tak ada sini boy. Bukan. Kau sampai sanad sampai. Tapi bukan pada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijagung. Aku tak apa. Aku ni memang, aku rasa memang ada kena-mengena dengan jagung. Jadilah kan. Dia ada Sunan pun okey lah. Ada Chan juga. Ada Chan Aku kadang takut. Asal kau pernah nampak jagung dia apa? Jagung warna kuning kan. Macam ada imbas-imbas otak kuning sikit dia ni. Dah boleh Kau trigger je dia jadi. Dia jadi aku kampung aku ni. Aku tak tahulah. Kewalian dia terletak pada jagung dia. Aku tengah terfikir jagung, apa yang persamaan, jadi aku teringat kuning, otak kuning. Itu tapi okey, jadi apa tadi Ustaz ada mengatakan tentang kewalian bagi mereka yang tidak beriman tapi ada kebolehan yang tadi Ustaz mengatakan ada beberapa individu di India yang dengan sentuhannya diorang boleh berubatkan manusia itu pula dikirakan apa Ustaz? Adakah ia karamah ataupun adakah dia istidraj ataupun adakah ia benda yang lain? Kan pasal kita nak tahu juga pasal ni berlaku mana ada healing abilities dalam diri seseorang itu yang dia boleh healkan orang lain, tapi dia bukan orang Islam. Jadi macam mana kita nak approach this matter? Pasal kita pun nak faham daripada sudut kefahaman akidah kita. Baiklah. Ya,
Suara Ustaz, macam maaf, ustaz. maaf, Ustaz. Saya Suara training- kau saya macam tengah ustaz. training juga. Ustaz dah nak masuk. Kalau tak orang Kau kata jangan kalau- biadab tau Ustaz. Kalau orang kata kalau tak dapat jadi orang baik, dekat dengan orang baik. Ikut macam ustaz Aku dah dengar tau nampak Ustaz nak masuk statement tau. Tapi selalu macam itu kan. Selalu macam Sabar Ustaz. Selalu macam itu Sabar, kan. Ustaz. Macam orang dah tanya soalan kan, nanti semua dia macam baiklah. So, dia mesti kamera ada tu- transition kamera tu lah. kat kau. Dia mesti transition. Aku pun nak rasa juga kan. betul. Jadi co-host ni nak dapat rasa-rasa ustaz sikit. Pergilah belajar dengan Ustaz Google. Sibuk buang masa buat apa. Ustaz, tafadhal. Tafadhal Ustaz. Nampak adab aku. Wah, ya. Okay. Mungkin bila kita sebutkan tentang karamah ni, mungkin bila kita sebutkanlah sedikit tentang apa makna mujizat, apa makna ma'unah contohnya, apa makna irhas contohnya, ataupun apa makna sihir, apa makna istidraj. Kita telah sebutkan istidraj pada minggu yang lalu. Baik, jadi kalau karamah ini dia zahir pada seorang hamba yang soleh, seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni para aulia dan sebagainya. Kalau ma'unah pula dia zahir ataupun perkara yang mencari adat, berlaku kepada orang awam ataupun orang biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya perkara tersebut, mungkin untuk membebaskan dia daripada kesusahan dan sebagainya. Baik, padahal dia orang biasa, dia bukan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ma'unah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Tapi wa taala. dia beragama Islam. Ustaz. Dia beragama Islam. Kemudian istidraj itu zahir kepada orang yang fasik. Orang yang masih lagi beragama Islam, akan tetapi dia adalah seorang yang fasik. Dia adalah seorang yang melakukan dosa besar ataupun terus menerus melakukan dosa kecil. Jadi berlakunya istidraj itu adalah satu ujian, seperti mana kita sebut pada minggu yang lalu. Khadi'atan lahu wa makran lahu. Itu adalah satu tipu daya baginya, yang mana dia akan dibalas atas perbuatan dia itu nanti pada hari akhirat nanti. Kemudian ada satu yang disebutkan al-ihanah. Al-ihanah ini adalah satu kehinaan. Baik, yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan kepada seseorang, yang mana dia mendakwa contohnya perkara-perkara yang menyalahi syariat. Jadi Allah Subhanahu wa taala nampakkan kehinaan ini kepada dia untuk mendustakan apa yang dilakukan. Jadi dia boleh berlaku daripada orang kafir dan sebagainya. Juga dengan orang Islam kita juga. Boleh juga dengan orang Islam dan sebagainya, ataupun orang yang memang zahirnya nampakkan Islam, ataupun dia dan dalamannya itu dia nak sembunyikan sembunyikan kekufurannya, orang munafik dan sebagainya. Jadi contoh yang berlaku kepada Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab itu dia mendakwa Nabi, betul. Dia mendakwa dirinya Nabi. Jadi satu hari ini ada orang matanya itu agak rabun ataupun tak nampak dan sebagainya. Lalu Musailamatul Kadzab ini dia nak buat macam Nabi SAW. Nabi SAW itu kalau dia ludahnya itu adalah syifa. Dari Musailamatul Kadzab ini dia ludah pada mata orang itu tak baik. Mata orang itu jadi buta dan sebagainya. Jadi ini adalah satu apa orang kata kehinaan. Dan lagi satu mungkin kita boleh masukkan adalah sihir. Sihir itu boleh berlaku sama ada daripada orang Islam itu sendiri ataupun daripada orang yang bukan Islam. Berlaku perkara-perkara yang orang anggap ia adalah perkara yang miracle dan sebagainya. Padahal itu adalah bantuan daripada syaitan, bantuan daripada jin, syaitan dan sebagainya. Kalimah sihir dengan kahan sama Ustaz? Kahan itu lebih kepada kedukunan. Kedukunan dan sebagainya. Jadi boleh juga dikenakan dengan sihir. Sebab apa, dalam ilmu kedukunan, pembomohan dan sebagainya, itu ada kena mengena dengan sihir, berkait rapatlah dengan sihir. Dan sihir ini boleh dipelajari, sama ada daripada orang Islam ataupun orang kafir pun. Hatta kita pergi ke contohnya ke Thailand ataupun Siam dan sebagainya, bomo-bomo yang menzahirkan benda-benda yang luar biasa, tapi pada hakikatnya itu adalah bantuan daripada jin dan juga syaitan dan sebagainya. Hatta kalau kita kembali kepada kisah Nabi Musa pada zaman Fir'aun dan sebagainya, itu penuh dengan
kisah-kisah para penyihir dan sebagainya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi satu, mungkin saya kata lagi satu itu dinamakan mukjizat. Perkara yang mencari adat dan luar biasa ataupun menyalahi kebiasaan, menyalahi adat yang Allah zahirkan ke atas orang yang terpilih ataupun seorang yang mendakwa diri Nabi. Itu adalah mukjizat. Masya Allah. Maaf Ustaz, tadi Ustaz ada katakan lagi satu, irhas. Baik. Lagi satu, al-irhas ini diberikan kepada para nabi sebelum diutuskan menjadi nabi. Contohnya bisa kata yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pokok tercabut. Bila Nabi SAW nak qada hajat dan sebagainya, pokok tercabut datang kepada Nabi, menutup Nabi SAW. Kemudian salamnya binatang-binatang ketika Nabi lalu satu-satu kawasan. Kemudian jadi ini semua berlaku sebelum dia diangkatkan sebagai seorang Rasul. Itu yang dinamakan al-irhas. Apa yang berlaku setelah diutuskan dia itu sebagai seorang Nabi, itu dinamakan mukjizat. Baru aku tahu. Ini penting ni. Ini penting. Aku ingat sebelum tu pun dah kira mukjizat juga. Masya Allah, Masya Allah. Tapi akal tak boleh terima Ustaz. Nah, sebab itu kita sebutkan bila akal tak boleh terima, dia menyalahi adat. Itulah Dia adalah perkara yang menyalahi adat. Jadi memang akal kita tak boleh terima hakikat. Kalau kita fikir secara logik, dia memang tak boleh terima. Tak semestinya semua benda yang ada, yang Allah zahirkan itu adalah benda yang diterima oleh akal. Ada juga benda yang tidak diterima oleh akal, itu pun berlaku. Itu berkait rapat dengan bab inilah. Macam mana? Jadi kalau karamah ni kita isbatkan bagi para awliya itu karamah, baik dari secara akal ataupun secara nakal, ataupun daripada Quran ataupun daripada sunnah, itu memang diisbatkan bagi para awliya itu ada karamah, ada kemuliaan, perkara-perkara yang mencari adat yang Allah zahirkan kepada hamba-Nya yang soleh. Saya nak tanya pada Ustaz, daripada sudut hukum akal, daripada kekuatan seseorang itu daripada sudut akalnya. Jadi kalau saya melihat pada suatu perkara yang luar daripada adat, yang berlaku di depan mata saja, bagaimana saya nak mengukur perkara itu, whether perkara itu adalah karamah ataupun istidraj. Jadi kalau saya nak tujukan soalan ini kepada Ustaz, adakah balik kepada definisi yang Ustaz terangkan daripada definisi karamah, istidraj dan Orang soleh yang ihana semua itu, adakah balik kepada definisi itu? Nah, untuk mengukur bahawa itu karamah ataupun itu bukan karamah, itu sihir ataupun itu istidraj, itu balik kepada ta'rif. Sebab tu saya sebutkan tadi, daripada awal ya mungkin daripada ta'rif itu dapat menjawab soalan yang ditanyakan ataupun soalan yang akan ditanyakan. Daripada ta'rif itu dizahirkan ke atas seorang hamba yang macam mana? Hamba yang soleh. Soleh yang macam mana? Yang mengikuti Nabi yang macam mana? Yang ditaklifkan dengan syariat yang macam mana? Diishabkan, digandingkan dengan i'tiqad yang sahih, kemudian dengan amalan soleh. Banyak benda yang harus dikaitkan Ustaz. Itu adalah daripada ta'rif itu kita tahu ada quyud. Ada ikatan-ikatan yang penting. Bila mana kita dengar ataupun misalnya kata ada orang mendakwa dan sebagainya bahawa, ataupun orang mengatakan dia itu orang salih dan sebagainya, dan dia ada kelebihan-kelebihan, perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku daripada dirinya ataupun pada dirinya, kita boleh kenakan dengan ta'rif itu. Paling mudah sekali adalah adakah dia ikut Nabi ataupun dia tak ikut. Kalau dia ikut Nabi SAW, berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, tidak, amalannya tidak menyalahi syariat, tidak menyalahi syariat, maka dia adalah wali min awliyaillah. Dan seorang wali itu ataupun hamba Allah yang saleh, wali min awliyaillah ini, tak semestinya dia tahu bahawa dia itu ada kelebihan, bahkan kebanyakan mungkin daripada mereka tidak tahu. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala tutupkan bagi mereka, dan ada yang Allah Subhanahu Wa Taala masyhurkan. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala tutupkan keadaan diri mereka, dan mereka tak lihat pun diri mereka itu ada kelebihan dan sebagainya. Jadi kalau misal kata hari ni kadang ada orang mengatakan wali ni, dia ni boleh kasyaf, dan kita bila dengar orang kasyaf dan sebagainya, kita dah macam orang kata apa, wah dia ni hebat lah, somebody dan sebagainya. Tapi di kalangan para awliya,
Dia tak memandang itu semua. Hmm. Aulia bukan tujuannya menjadi aulia tu untuk dapatkan karamah. Bahkan ada yang mengatakan kasyaf itu adalah martabat yang paling rendah, tak ada nilai. Oh. Kasyaf kira boleh tengok orang Ustaz. Macam mana Ustaz? Okay. Makna kasyaf apa Ustaz? Nah, kasyaf itu dalam makna yang mudah, itu diberikan baginya itu kelebihan melihat sesuatu perkara yang tak dilihat oleh orang, misal kata. Dia boleh nampak jin, hantu gitu Ustaz. Boleh jadi, boleh jadi perkara, tapi itu yang nak diterangkan Pak Sidi. Itu bukan tujuan mereka, itu bukan matlamat mereka. Matlamat ni para awliya dan sebagainya itu sama ada Allah berikan kelebihan, Allah tak berikan kelebihan, Allah menghina mereka, itu pada mereka adalah kelebihan. Faham tak? Menghina dalam Allah sudut menghina apa? mereka, contohnya Allah letakkan mereka, uji mereka dengan ujian-ujian yang berat. Seperti menghina mereka, didatangkan Fitnah. manusia meludah mereka, memfitnah mereka, memukul mereka sampai setengah mati dan sebagainya. Itu adalah kelebihan. Itu adalah pemberian yang besar Dia rasa nikmat tu. Nikmat dia kat situ. Masya Allah. Itu para awliya. Baik, dan kita boleh lihat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh imam-imam besar seperti Syekh Sya'rani rahimahullahu ta'ala dan sebagainya. Baik, mereka ada membahaskan tentang perkara ini. Bahkan karamah yang paling besar itu di kalangan para awliya itu adalah al-istiqamah. Konsisten dalam satu-satu amalan. Tidak meninggalkan satu-satu amalan dan sebagainya. Dan mereka tak pandang bahawa fulan tu misal kata boleh terbang di atas langit. Fulan misal kata boleh berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Itu perkara yang biasa bagi mereka. Sebab apa? Mereka tak mencari itu. Bahkan mereka pun tak tahu jika Allah Subhanahu Wa Taala berikan perkara itu kepada diri mereka. Bahkan mereka ada yang sampai mereka tak tahu bahawa diri mereka ini ada wali min awliyaillah, dan ramai di kalangan mereka seperti itu yang tidak tahu, hanya mengenal Allah. Dalam tujuan utama dalam kehidupan mereka mengenal diri mereka yang penuh dengan kekurangan dan sebagainya, sehingga mereka dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi tak semestinya seorang wali itu mesti ada karamah. Ada wali yang tidak ada karamah. Ada wali memang Allah tak berikan, dia bagi karamah dan sebagainya. Allah berikan, Allah tak berikan, itu adalah kemuliaan bagi Allah. Nafas, nikmat yang banyak, nafas dan sebagainya, anggota badan dan sebagainya. Saya nak tanya Ustaz, berbandingkan dengan dua wali Allah, satu diberikan karamah, satu yang tidak diberikan karamah, adakah yang tidak diberikan karamah ni lebih kurang kemuliaan dia berbanding yang ada karamah? Itu tak dapat dinilai. Itu tak dapat dinilai. Itu hanya yang mengetahui perkara tersebut, nilai mereka, kedudukan mereka itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi itu kalau kita baca kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, di antara para awliya itu sendiri ada derajat mereka. Ada waliul abdal, ada autad, ada nuqaba, ada nujaba, ada al-qutubul ghawth dan sebagainya. Itu peringkat-peringkat dalam kewalian dan sebagainya. Daripada situ, hatta walaupun ada nama, ada pangkat, ada rank, kita tak boleh kiaskan mereka dengan ahli dunia. Memang mereka itu tak, kalau kita tengok dalam army dan sebagainya, ada sarjan, ada captain, ada ini dan sebagainya. Para awliya itu bersih. Hati mereka itu tak memandang pun pada dunia, tak memandang pun pada pangkat dan sebagainya. Baik, bahkan siapa pun mereka kalau keluar rumah dan sebagainya, semua mereka itu orang-orang Islam dan sebagainya, mereka akan anggap mungkin ini adalah Nabi Khidir. Nak letakkan apa husnuzan kat situ kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tak melihat diri mereka itu walaupun qutbul ghawth dan sebagainya. Ada pernah satu kali kita mungkin boleh cerita. Contohnya Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad itu sendiri. Itu ada satu orang anak ataupun seorang, dia pun mempunyai anak lah. Anak ni agak kurang faham sikit. Lalu ayahnya itu ada pisau, pisau yang tombol. Jadi disuruh untuk pergi ke kedai, orang buat besi dan sebagainya, untuk tajamkan pisau itu. Jadi disuruh anak dia pergi kepada Al-Haddad. Jadi anak ni tak tahu, aku cuma tahu Al-Haddad, Abdullah bin Alwi al-Haddad dekat Hawi. Jadi bila sampai dan sebagainya, dia bawa pisau tu pada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Ni bapak aku suruh pergi kepada Haddad, kau ni tukang besi kan, buat ni pisau ni, kasih tajam apa semua, nanti besok aku ambil. Imam Abdullah bin Al-Haddad tak marah.
Aku bukan tukang besi. Aku Haddadul Qulub. Imam Abdullah bin Alwi Haddad, dia tak cakap aku yang menghiris atau orang yang hati orang. Tak cakap macam itu. Imam Abdullah terima. Imam Abdullah bin Alwi Haddad pergi ke tukang besi. Dia bikin dah semua, besok dia kasih. Besok dia bila kasih anak tu bawa balik. Anak tu bawa balik. Bapak dia tanya, kat mana kau pergi? Aku pergi dekat Hawi. Haddad dekat Hawi. Siapa Haddad dekat Hawi? Abdullah bin Alwi Haddad. Dimarahi anak tu. Tu tak kenal ke siapa tu? Abdullah bin Alwi Haddad. Syahid dekat sini. Dibawakan kisah ini. Kita lihat sifat-sifat para awliya. Itu tak suka menonjolkan diri. Tak mendakwa diri ada kelebihan dan sebagainya. Bahkan menutup sedaya upaya untuk menutupkan diri mereka, sentiasa khumul dan sebagainya. Hatta bila ada orang memuji dan sebagainya, nampak satu-satu kelebihan pada dirinya, dia menafikan perkara tersebut. Kerana tujuan utama bukan itu. Tujuan utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Abdullah bin Alwi Haddad, dia dikirakan Qutbul Irsyad, Ustaz. Naam. Ini yang saya dengar daripada ulama-ulama kita daripada Hadramaut. Mereka memanggilnya dengan Qutbul Irsyad. Qutbul Irsyad wa Da'wah. Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Apa mana dia tu? Kutub ini adalah seperti ketua. Jadi ketua misal kata dalam dakwah pada zamannya, dan juga memberikan pelajaran irsyad, pedoman dan sebagainya. Imam Abdullah bin Alwi Haddad ni adalah orang yang terpandang pada zaman itu. Mana dia seorang keilmuan, Ustaz? Orang yang mencapai tahap ilmu mujtahid. Mujtahid ni macam mana? Mujtahid ini yakni layak untuk buat mazhab sendiri. Tapi Abdullah bin Alwi Haddad, Imam Haddad tak buat mazhab sendiri. Kerana apa? Tawaduk, mengikut para salafnya. Salafnya itu orang-orang terdahulu yang mana kebanyakan mereka itu bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Al-Imam Abdullah bin Alwi Haddad, walaupun dia sudah sampai kepada peringkat mujtahid, dia tak buat mazhab baru, menghormati para salafnya. Lalu dia tetap kekal dengan mazhab Syafi'i. Okay, sekarang aku dah marah tau. Asal kau marah dengan Imam Abdullah bin Alwi Haddad ke tak ada? Aku jangan marah. Aku tersentuh dengan apa Ustaz dah explain. Okey. Ada wali besar tak nak buat mazhab sendiri. Orang sekarang dah tak nak ikut mazhab. Astaghfirullahalazim. Kau ikut mazhab kau tak ni? Aku direct sunnah. Direct sunnah. Kau direct sunat sudah, bro. Ikut hadis je. Betul. Ini benda aku nak cakap kat kamera ni. Okay, go. Kau jangan pandai-pandai tak nak ikut mazhab. Okay? Aku direct Nabi apa? Aku berbual dengan dia lah. Bukan kau lah. Kau tunggu lah. Kacau ada ni. Aku direct Nabi apa? Aku punya feel dah lari lah. Tak apa aku continue lagi kali. Kan Afif aku kasih kau ni sound effect. Okay, kita try. Go. Tu sound effect bunyi motor Ya ada suara ke depan. Macam F1 gitu Okay, para penonton semua, korang dengar sini Jangan sampai aku hantar Eric pergi rumah korang, cerita apa itu mazhab. Faham? Korang yang sedang menonton ni, yang tak nak ikut mazhab, kan, jangan sampai ijat koki sepak korang dengan jagung. Kau fikir sendiri, kau tak ikut mazhab, kau nak ikut siapa? Kau nak ikut aku. Aku tak boleh bimbing. Okay, jadi aku ada soalan apa nak tunjukkan pada ustaz ni, kan, pasal memang seronok kita dengar tentang cerita kewalian, tapi dalam masa yang sama kita ada another spectrum ataupun another group yang mana mereka berpendapat yang wali tak wujud terus, kan? Kalau ada pun di kalangan orang Islam yang mana manusia mengaku dan mengisytiharkan fulan bin fulan ini adalah seorang wali, mereka mengatakan ini adalah sesat. Kerana ini dah berlanggar dengan syariat Islam kita. Aku berlanggar dengan akidah kita. Aku dah marah lagi ni. Tambah marah. Memang aku nak semarakkan lagi kau kemarahan. Untuk korang yang tak percaya pada wali, kau kalau nak nikah tak payah wali. Kau tahu nikah tu sah ke tak? Sah ke tak Ustaz? Siapa tak tahu? Boleh ke? Tak boleh kan? Nikah nak kena ada wali kan? Nikah nak kena wali lah. Kau try nikah lagi, tengok prosedur dia macam mana. Aku check sikit penonton dia. Ada siapa? Ada penonton, ada orang rumah tak ada? Tak ada. Prosedur dia kita try tengok lagi.
Okey, jadi kita nak tanya kan pada Al-Fadhil Mukarram Ustaz, apakah pendapat Ustaz? Ataupun kita tanya, apakah pandangan-pandangan ataupun pembahasan daripada ulama-ulama kita mengenai perkara ini? Kerana dia dah tolak karamah yang Allah telah berikan kepada seorang individu. Quran ada, sunnah ada, hadis ada. Ada tak ada? Kita tujukan soalan ini kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz. Baik, bila kita sebutkan tentang karamah ini sendiri, dia bukanlah satu cerita dongeng yang dicipta-cipta ataupun yang direka-reka. Ataupun misal kata kita jumpa cerita ini misal kata daripada komik ke ataupun daripada movie ke apa dan sebagainya. Dia adalah perkara yang mencari adat. Dan bila kita sebutkan dia perkara yang mencari adat, berarti orang, contoh orang yang menolak karamah ini, boleh jadi dia menolak mukjizat. Yalah, tak percaya Nabi naik atas semua. Susah nak percaya Ustaz. Nabi Sebab belah apa? bulan. Tapi saya beriman Ustaz. Simple. Simple. Jadi mukjizat juga adalah perkara yang mencari adat. Karamah juga adalah perkara yang mencari adat. Cuma beza antara mukjizat itu dengan karamah. Mukjizat itu diizharkan kepada orang yang ada dakwaan kenabian. Nabi kita SAW diberikan mukjizat, diisbatkan mukjizatnya, bahkan yang kekal mukjizatnya itu adalah Al-Quran pada hari ini. Kemudian ada mukjizat-mukjizat yang lain. Kemudian diizharkan kepada orang-orang yang saleh. Contohnya seperti mana yang ada di dalam Al-Quran, apa yang berlaku kepada Sayyidatuna Maryam. Itu bukan mukjizat, kerana Sayyidatuna Maryam itu adalah seorang perempuan. Dan mukjizat itu hanyalah untuk seorang Nabi. Dan syarat Nabi itu mesti lelaki. Walaupun dia ibu kepada Walaupun Nabi. dia ibu kepada para anbiya. Dia adalah seorang perempuan. Jadi kelebihan yang Allah berikan, itu kata para ulama, itu adalah karamah. Itu yang berlaku kepada Sayyidatuna Maryam. Kemudian contohnya ada wazir, menteri kepada Nabi Sulaiman yang bernama Asaf ataupun Asif, yang dapat memindahkan singgasana Balqis itu dengan sekelip mata. Bandingkan kehebatan dia itu dengan apa? Dengan ifrit, jin. Itu juga adalah karamah. Itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Asif. Ini semua di dalam Al-Quranul Karim. Ini ada dalam Al-Quranul Karim. Telah diisbatkan di dalam Al-Quranul Karim. Contohnya Ashabul Kahf. Yang tidur. Dalam suratul Kahf. Yang tidur 300 lebih tahun dan sebagainya. Saya Zara Ustaz nampak tu. Dapat ziarah dapat. Dekat mana pun? Dekat mana pun? Dekat Jordan Ustaz. Dekat Jordan. Masya Allah. Cantik tempat dia. Macam wali kau berbual sekarang ni. Aku tak nak Tak ada. nafikan. Dia masuk gua tu dia tidur je. Sebelum sampai situ, aku dah tertidur lama aku bilang korang Amalan tidur memang dia rajin. Tapi bro, aku boleh confirmkan lah, pasal aku pun dah biasa masuk gua. Ni 2-3 minggu lepas ni asyik masuk gua je lah bro. Okay, Sebelum silakan, sampai tu saya tidur juga Ustaz. Jadi itu antara yang berlaku bagi hamba-hamba Allah yang mana mereka itu bukan Nabi. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang saleh, Ashabul Kahf. Contohnya apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada lagi beberapa sahabat Nabi yang berlaku perkara-perkara yang mencari adat terhadap mereka. Mereka bukan Nabi. Kerana tidak ada Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang berlaku kepada para tabi'in. Hatta pada hari ini kita lihat aulia-aulia baik yang ada di Singapura ataupun di Nusantara dan sebagainya. Kisah-kisah mereka sampai kepada kita secara mutawatir. Diterima dan sebagainya. Kemudian orang menceritakan baik ketika mereka hidup atau setelah mereka wafat. Jadi karamah ini disebutkan oleh para ulama, dia bukan hanya berlaku ketika hidup, bahkan mungkin berlaku lebih lagi setelah kematian mereka ataupun kewafatan. Berpindahnya mereka ke alam sana. Dan ini kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang tidak memutuskan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Saya sebenarnya sangat kagum dalam masa yang sama juga macam how say envy in a good way lah kepada Al-Fadhil Mukarram Ustaz, kerana dia dapat berpeluang berkhidmat kepada seorang wali Allah besar di Singapura ni,
di makam Habib Noh. Habib Noh. Masya-Allah. Jadi whoever yang ada pernah berkhidmat dan di masjid makam Habib, di masjid Haji Muhammad Saleh ke ataupun di tempat pemakamannya makam Habib Noh tu, saya rasa memang tempat tu memang barakallah Ustaz. Satu contoh yang kita sedang nak bahaskan pada malam ini. Aku dah marah. Kau marah dengan Habib Noh? Aku marah lagi pasal kau sebut-sebut nama macam. Kau jangan marah dengan Habib Noh, please. Jangan. Pasal ada orang kata tak boleh ziarah makam. Astaghfirullahalazim. Itu topik lain. Itu topik lain. Topik lain. Aku mau macam teringat ni pula. Okey. Manusia biasa je. Manusia biasa aja. Manusia biasa je. Nabi Muhammad pun insan biasa je. Manusia je. Tak lebih. Astagfirullahalazim. Ini kau pernah dengar ni? Cabar. Memang aku pun pernah dengar Lagi juga. sekali. Manusia biasa. Nabi Muhammad pun nak manusia biasa je. Dia seorang manusia je. Macam mana Ustaz kalau pandangan Ustaz? Saya tolak anjurkan kepada Ustaz. Tak apa, Sebab ini- saya dah ini- nak buka ini- baju ini- Ustaz. Saya dah buka baju Ustaz. Saya cakap, Ini topik yang saya dah nak buka baju ada Ustaz. sesi Saya dah yang rasa lain. macam Sayyidina Osman ni pun Astagfirullahalazim. Sabar. Kau buka baju, aku takut nampak jagung ni. Tak apa. Okey, jadi Orang ni alamak. Tapi betul lah kan. Ziarah makam pun jadi isu. Habis nak ziarah siapa? Zaran kau. Nak ziarah Takashimaya? Tak ada Zara Ziarah makam tak boleh. boleh. Tengok Netflix boleh. Zara jiran pun tak nak sambut. Ziarah. Kasih betul ayat ni apa? Ziarah jiran tak nak sambut. Aku pun belum boleh faham apa dia. Jiran pun tak nak ziarah. Maksud aku lah. Ziarah jiran belum boleh sambut. Tak ada. Eric People punya kalam, dia nak kena tafsir. Tak, dia, Follow pada dia ada golongan wali yang macam dia. nak faham. Jadi Ziarah jiran belum boleh sambut. belum boleh sambut. Yelah tak sambut kira ziarah jiran Siapa tu. yang tak sambut sebelah aku sambung tangan aku kat muka kau Apa Nabi kita dah ajarkan kita pasal jiran. Diorang lupa Ustaz. Okey, tak apa. Jadi bagi penonton yang sedang menonton, kita ada mid show promo. Jangan ke mana-mana, kita akan bacakan soalan-soalan anda selepas ini. Dan bagi mereka yang sedang menonton, jangan lupa like dan share. Okey, see you later. Ikut mazhab. Khidmat dia memang bagus. Okay, very detailed from the calculation daripada dia time untuk rumah kita untuk dijual, calculate sampai rumah baru kita, budget kita. So kita pun tak ragu-ragu lah. And she's very patient also. So Salwa actually recommended us that we are able to upgrade to a 5-room flat. It's actually our main purpose within our budget, and also we don't stretch. So it's easy and faster for us to actually retire. So that's the best thing lah. Yes, definitely. Because before kita purchase, we always have plans lah. Kita dah discuss everything. Untuk jual beli rumah, Sila hubungi Salwadin. Nasihat untuk jual beli rumah, sila hubungi Salwadin di 92700737 dan lungsurilah Facebook beliau di Salwadin-Hero Homes dan di Instagram wawa_din. Ya, selamat kembali lagi kepada podcast Sahabat Bertanya. Jadi kita akan membacakan soalan-soalan yang ada di laman chat Facebook live. Dan kita akan baca soalan yang pertama daripada Muhammad Han. Eric Pupul, tak mohol gelas lama sangat, pecah nanti cup tu. Ini bukan soalan ini. Okey, tak apa, kita baca komen-komen anda. Komen And Eli Fino Kecil, dia mengatakan, saya juga ada ramai kawan-kawan yang wali yang boleh gaib. Lepas pinjam duit mereka terus gaib. Oh, Ini baik lah. Ni memang baik ni. Wali ni baik. Aku memang jumpa banyak juga ni. Kau ada kawan macam itu juga? Ada juga. Alamak. Tapi bukan one of them Apa? Bukan. Aku gentle punya. Kau gentlenya Pinjam 50 aku kasih 1000. Ustaz macam mana? Lepas ni dengan aku pun nak pinjam. pinjam bini boleh pinjam bini. Pinjam bini. Sila. Teruskan. Tafadhal lah orang cakap kan. Dia ikut perangai orang-orang Madinah macam ni tu. Datang tak ada bini, ambil saya ada bini macam tu. Macam pernah dengar kisah ni ada. Cerita Piramli kan tu, dia pinjam bini. Pinjam bini. Cerita Piramli. Itu cerita ni. Anak bapa. Cerita anak anak bapa. bapa, betul. Piramli pergi pinjam bini. Bini driver. Driver. Tak cakap pinjam bini. Okey.
Okey, kita ada satu soalan di sini. Assalamualaikum Al-Fadhil Ustaz dan sahabat bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana ada satu nak tanya. Kalau macam orang itu dilindungi Allah daripada terkena sihir, apa namanya? Adakah itu salah satu karamah? Senantiasa dilindungi Allah daripada dari buatan orang lain. Okey. Kira dilindungi. Dilindungi lah daripada kejahatan-kejahatan manusia orang lain. Nah. Tak pada saya. Aku macam ni macam next week aku pakai songkok putih macam Ustaz lah. Macam next week kita akan songkok. Next week kita. Tak payah. Kau nak jawab bila aku WhatsApp kau je kau jawab. Aku tak nak langgar tauke. Tak ada. Silakan Ustaz. Jadi mungkin boleh kita kembalikan kepada ta'rif yang tadi definisi yang kita berikan antara karamah dan juga ma'unah. Jadi ma'unah itu diizharkan ataupun dinampakkan kepada seorang awam ataupun orang biasa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal solehnya mungkin tak banyak, biasa dan sebagainya. Tetapi Allah berikan pertolongan. Dilindungi dia itu daripada sihir. Maka kalau dia itu daripada kalangan orang awam, ma'unah lah. Tetap dia adalah kelebihan. Pemberian daripada Mungkin dia Allah. punya amalan Ustaz. Mungkin Dia boleh macam saja wirid amalan dia ke, amalan yang biasa dan sebagainya. Lagi satu, kalau misal kata dia adalah seorang hamba yang saleh, iltizam, mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa beribadah dan sebagainya, melakukan ketaatan, menjauhi maksiat. Maksud daripada menjauhi maksiat ni bukanlah kita katakan tidak pernah melakukan maksiat. Kerana para awliya dia bukan nabi. Ada kita buat dosa ada juga, Ustaz. nabi itu maksum. Yakni terhindar. Mereka itu daripada melakukan perkara yang haram ataupun makruh ataupun khilaful aula. Tetapi itu tak berlaku kepada para awliya. Bahkan ada di kalangan mereka itu yang melakukan maksiat. Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila melakukan maksiat, taubat. Taubat dia teruk Ustaz. Terus taubat. Terus diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, taubat dan sebagainya. Sebab tu disebutkan para anbiya itu maksum. Para awliya itu mahfuz. Mahfuz artinya apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin ini yang dapat disampaikan, dapat menjawablah sedikit sebanyak pada soalan tadi. Saya rasa orang menyangkakan wali ni mesti ada special powers, tapi ada kala Allah mendatangkan pertolongan kepada sesiapa yang Allah inginkan, Ustaz. Benar. Dan jadi ini satu perkara juga menonjolkan kemuliaan kepada individu yang Allah datangkan pertolongan bagi orang Bahkan itu. kalau kita lihat dalam kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tentang Sayyidina Umar, berapa banyak karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala an. Tetapi Sayyidina Umar itu boleh nangis bila mana ditegur oleh seorang yang biasa, Orang awam orang yang tak dikenali oleh orang ramai dan sebagainya, tapi teguran ataupun nasihat daripada orang itu dapat menjadikan Sayyidina Umar itu orang yang menangis. Itu lihat kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala berikan, dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas. Baik, kita ada satu soalan Ustaz di sini. Saya Elif Fino Kecik menanyakan, salam geng. Waalaikumsalam bro. Betulkah para wali itu tidak mati? Question mark. Baik, dalam menjawab soalan ini, betul tak para wali itu tidak mati? Kalau kita lihat para anbiya juga mereka meninggal dunia. Baik, para anbiya itu mereka meninggal dunia, kecuali beberapa para anbiya yang ada dalam nas bahawa mereka itu tidak meninggal dunia, diangkat ke langit seperti Nabi Isa, akan turun nanti pada hari akhirat. Dan ada juga riwayat-riwayat mengatakan atau masih ada perselisihan di kalangan para ulama, itu Sayyidina Khadir atau Nabi Khidir, apakah sudah meninggal dunia atau masih hidup dan sebagainya. Okey, kita letakkan ataupun kita tak bahaskan dahululah. Jadi kalau para anbiya itu sendiri boleh meninggal dunia, apatah lagi para awliya. Baik, para awliya juga adalah manusia. Para nabi juga adalah manusia. Cuma nak jawab tadi soalan yang mungkin ada orang kadang
Semoga Allah SWT kurniakan kita adab. Hmm. Dalam pertuturan kita ada orang dia cakap Nabi ni orang biasa. Nabi memang orang manusia yang luar biasa. Betul kan itu percakapan. Dan seharusnya kita beradab dengan Rasulullah SAW dalam pertuturan kita. Mungkin dengan adab kita dalam pertuturan ni bukan teguran buat Apple orang-orang yang sebab ini Saya example je, kalimat-kalimat ni dah kadang dah tersebar luar kadang dekat media sosial dan sebagainya. Ada orang dengan angkuh dan sebagainya. Itu bukan orang biasa. Itu bukan pakcik kita ke siapa-siapa, bukan. Itu orang yang akan berikan kita syafaat. Nanti pada hari akhirat yang tak ada orang Nabi, hatta peringkat Nabi pun, pangkat Nabi pun dapat berikan syafaat melainkan dia. Dia yang akan memastikan umat-umatnya itu terselamat nanti pada hari akhirat. Jadi sekurang-kurangnya kita beradab dengan kita ni pertuturan dan sebagainya. Jangan menyakiti hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Beradab sedikit. Mungkin dengan adab ini menjadi asbab kita masuk syurga. Jangan keluarkan kata-kata yang tak mendatangkan manfaat ataupun yang menjadikan diri kita binasa nanti pada hari akhirat. Jadi memang dia manusia. Para awliya juga manusia, dia meninggal dunia, dan para anbiya juga manusia meninggal dunia. Akan tetapi dia manusia yang luar biasa. Betul. Yang beza dengan kita, tak sama. Kita ini batu biasa. Dia adalah permata. Kita nak bandingkan dengan diri kita dengan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Wahhab Al-Sya'rani, Al-Habib Nuh bin Muhammad bin Ahmad Al-Habashi, itu jauh sekali. Bagaimana khidmat mereka itu kepada agama, bandingkan khidmat kita kepada agama. Pada hari ini kita dah capai pada umur-umur sekian-sekian, apa khidmat kita kepada agama? Apa khidmat kita kepada Rasulullah? Adakah kita dah gembirakan hati Rasulullah? Apa khidmat kita untuk menegakkan agama Islam? Jadi bandingkan diri kita. Ukur baju di badan sendiri. Lihat pada cermin dan sebagainya. Baru kita rasa, kalau kita rasa kita dah buat khidmat yang besar dan sebagainya, mungkin kata-kata itu layak. Tetapi kalau misalnya kata kita punya khidmat kepada agama, bahkan mungkin kita ni adalah orang yang menyedihkan hati baginda SAW. Kerana setiap amalan kita itu akan dipertonjolkan kepada Nabi SAW. Itu ada dalam hadis Nabi SAW itu, bila dipertonjolkan kepada Nabi SAW itu, amalan kita yang baik, itu Nabi akan memuji, gembira. Tapi bila ada satu-satu amalan yang tidak baik, Nabi akan istighfarkan buat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanyakan itu soalan, tanyakan ukur diri kita bila kita nak buat satu-satu perkara lah, ataupun nak membincangkan, jangan sampai kurang adab kepada Rasulullah. Saya ada perkara nak tanya tentang adab, Ustaz. Ada beberapa individu pernah mengatakan sedemikian. Mereka mengatakan guru-guru tarikat ni, dan ada sebahagian guru-guru tarikat, dan ada juga orang-orang yang yang orang ramai menganggap individu ni sebagai wali Allah ini. Mereka pernah berkata, jangan bersangka buruk terhadap seorang wali Allah, kerana dengan sangkaan buruk itu Allah boleh cabut keimanan seseorang. Lalu ada satu grup ni yang against this statement, Ustaz. Dorang mengatakan jangan nak mudah percaya dengan perkara-perkara seperti ini. Tengok seorang guru punya muka, kalau kita sangka buruk dengan dia, Allah akan cabut kita punya keimanan. Jadi pada aspek seseorang itu yang mengatakan jangan senang percaya dengan statement sedemikian, jangan taksub lah. Jangan taksub sangat lah. Pasal dia juga membahaskan, mereka ni juga membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan kewalian. Seperti kalau seorang guru tu adalah seorang wali Allah, anak-anak murid bila berdepan dengan guru kasyaf, guru akan bertanya kepada anak murid dia, kau belum solat, kau belum buat ni, kau belum buat tu, pergi laksanakan. Jadi sehingga mereka ni, murid-murid ni menjadi takut.
takut nak berdepan dengan guru. Jadi takut mereka nak berdepan dengan guru ini, ini apa yang dikatakan oleh golongan mereka lah kan. Mereka mengatakan takut nak berjumpa dengan guru bukan kerana Allah, kerana takut dengan guru. Jadi mereka mengatakan itu perkara tu salah. Dan perkara yang mereka takut tu kepada guru tu salah. Dan ta'assub dengan guru yang seorang wali Allah ni pun salah. Faham tak? Jadi ni pembahasan mereka. Jadi kita nak bukakan secara discussion di sini Ustaz. Adakah salah bagi seseorang itu, seorang orang awam, menunjukkan tanda kehormatan kepada seorang wali Allah? Kan? Seorang ulama yang dikirakan seorang wali Allah. Kan? Yang mana kita menunjukkan tanda kehormatan ni bukan maksudnya kita takut dengan dia, hanya kita segan lah. Diri kita ni kotor, dia ni Masya Allah orang yang dikirakan seorang wali Allah. Patah balik pada adab. Jadi adakah itu salah Ustaz? Ada sebahagian daripada kita tak rasa takut, tapi tak adalah sampai macam berbual macam kita sekarang ni berbual dengan, let's say aku berdepan dengan seorang wali Allah. Takkan berbual gini kan dengan wali Allah gitu kan. Tak ada adab lah. Tapi kau memang wali kan? Wali band. Kau wali kepada anak kau lah. Betul. Baik statement. Tapi adakah salah Ustaz kalau seseorang orang awam itu dia menunjukkan tanda kehormatan tapi dalam keadaan segan, bukan takut tapi segan? Jawapan bagi soalan itu dia pun ada kena-mengena juga dengan adab lah. Macam bila kita berbicara contohnya secara dasarnya bila kita berbual dengan orang yang ada pangkat, orang tua kita dan sebagainya, ataupun orang yang lebih tua seperti kakak, ayah kita dan sebagainya, adakah kita berbual seperti orang biasa? Tidak. Betul, kita akan menjaga adab kita dan sebagainya. Dan Islam mengajar kita itu bila kita berbicara dengan sesiapa pun. Hatta orang yang menantang agama Islam dengan Fir'aun itu disuruh Nabi Musa untuk beradab. Dan juga abang dia siapa? Nabi Harun. Nabi Harun itu untuk bil qaulil layyin. Dengan percakapan pertuturan yang lembut. Itu orang yang mengaku dirinya itu Tuhan dan sebagainya. Disuruh, diperintahkan untuk berbicara dengan menggunakan perkataan yang baik, yang lemah lembut dan sebagainya. Hatta dalam Al-Quran itu disebutkan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Itu ayat ditujukan kepada Nabi. Kalau kamu keras, kasar misalnya kata dalam pertuturan kamu dan sebagainya, lanfaddu min hawlik, hati kamu keras dan sebagainya, menggunakan kalimat yang kasar tak sesuai dan sebagainya, mereka akan lari. Kita diajarkan di dalam Islam untuk bertutur, bercakap, menghormati sesiapa pun. Selagi dia itu adalah seorang insan, manusia. Itu kita disuruh untuk bercakap dengan percakapan yang baik, menghormati antara satu sama lain. Apatah lagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang diberikan ilmu contohnya, orang alim, penuntut ilmu contohnya, orang yang menjadi asbab kewujudan kita di dunia ini, ibu bapa kita, orang yang ditazimkan, bukan dia minta untuk dihormati, dia tak pernah minta. Sebab tu bila kita kembali kepada ta'rif itu sendiri, orang itu adalah wali dengan makna yang betul. Seorang wali dia tak akan mengatakan kepada orang, hormat aku gini, salam, cium tangan dan sebagainya, aku wali, tak ada macam itu. Tak pernah keluar pun cakap macam itu. Itu cakap, kalau cakap macam itu kita dah tahu bahawa dia dah salah dari segi syariat. Dia dah salah ataupun dah tak sesuai dari segi syariat mengatakan semacam itu. Jadi itu tak menjadi satu kesalahan. Kita menghormati orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukanlah satu kesalahan, dan dia bukanlah satu perkara yang kita sebut apa sekarang, kita dengar kalimat ta'assub ni banyak. Dia bukan ta'assub fanatik dan sebagainya, tak. Orang ini adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Orang yang melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini berhak tak untuk dihormati? Orang ini berhak untuk dihormati. Yang memperjuangkan agama Allah
memperjuangkan Islam di Nusantara dan sebagainya, Wali Songo dan sebagainya, berhak tak untuk dihormati, berhak untuk diziarahi, berhak untuk dihormati. Itu saja. Bila Ustaz mengatakan memperjuangkan agama Allah ni, saya rasa ramai daripada orang awam mereka mungkin ada kesalahan, ada kekurangan dari segi kefahaman mereka kan. Mereka ingat memperjuangkan nak kena jihad, nak kena keluar pergi berjihad, tapi mereka lupa ni, maksud saya mereka ni balik kepada orang awam seperti saya juga. Mereka lupa yang ulama-ulama, para aulia ini, mereka memperjuangkan ilmu kan, memperjuangkan agama untuk menyebarkan ilmu, untuk menyampaikan hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada masyarakat awam. Dan menggadaikan nyawa mereka, menggadaikan harta mereka, menggadaikan masa mereka demi untuk menyampaikan manfaat kepada orang awam. Jadi apa yang saya dan ini dari aspek orang awam sendiri Jadi saya bridge itu gap lah kan, pasal kita ada para asatiza yang ataupun para ulama yang mana mereka membahaskan tentang para aulia dan para ulama ni memperjuangkan ilmu. Yang daripada aspek orang awam, kita harus melihat angle ini yang mereka memperjuangkan agama ini daripada sudut banyak perkara yang mereka korbankan. Betul tak Ustaz? Ya. Jadi bila kita cakap perjuangan Islam dan sebagainya, itu bukan hanya dengan jihad ataupun mengangkat senjata dan sebagainya. Walaupun ada di kalangan para awliya, contohnya sebagai Said Ahmad Al-Badawi, itu dikenali dengan karamah yang Allah berikan kepadanya, karamah-karamah yang luar biasa. Dalam masa yang sama mengangkat pedang jihad, melawan orang-orang kafir dan sebagainya. Ada di kalangan para awliya dan sebagainya, mereka tak angkat pedang dan sebagainya, tapi mereka mempertonjolkan akhlak yang baik. Dan Nabi kita SAW adalah Nabi yang menyempurnakan akhlak. Jadi itu juga adalah perjuangan, memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu, amal, akhlak, ihsan, buat kebaikan kepada orang lain, kepada binatang-binatang, kepada manusia, kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah dan sebagainya. Tapi itu adalah perjuangan. Itu adalah satu perkara yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di kalangan para awliya, orang-orang salih ini, mereka dalam muamalat mereka dilihat seperti orang jahil, tak berbual dan sebagainya. Orang bila lihat muka mereka saja mengingat Allah. Tak perlu berbual, tak perlu untuk ceramah 1-2 jam, tak perlu untuk ajak orang bersusah payah. Orang datang, orang lihat muka mereka, ahli maksiat itu taubat. Masya Allah. Orang yang kafir misal kata nak masuk Islam. Dan ini masih berlaku. Dan ini adalah salah satu daripada kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para awliya as-salihin. Kita teringat seorang ulama besar, Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, itu Masjid Ba'alawi Imam. Al-Habib Muhammad bin Salim ini, kebetulan kita malam ini mungkin malam yang ke-26 Rabiul Thani. Jadi bertepatan ataupun kurang lebih 46 tahun setelah Al-Habib Muhammad bin Salim ini meninggal, Imam Masjid Ba'alawi. Memang pada tarikh pada tarikh 26 Rabiul Thani. Masya-Allah. Pada malam inilah Ustaz. Malam ini kalau 26 sempena, jadi sempena inilah. Jadi beliau ni ketika beliau masih hidup, beliau ini disukai oleh masyarakat Islam dan juga masyarakat bukan Islam. Masya Allah. Sehingga kan beliau ni kalau dia pergi pasar, Al-Habib Muhammad bin Salim ini pergi pasar, bila dia keluar daripada pasar itu, Cina-Cina becak berebut-rebut. Nak Al-Habib Muhammad bin Salim ini naik becak mereka. Masya Allah. Tapi kerana apa? Kerana menghormati kepribadian Al-Habib Muhammad bin Salim. Dan mukanya Masya Allah Al-Habib Muhammad bin Salim, seperti mana yang dikisahkan oleh orang-orang yang pernah berjumpa Al-Habib Muhammad bin Salim, muka dia ni nur, cahaya, putih bercahaya. Orang lihat, orang suka. Orang sedih bila lihat, orang gembira. Masya Allah. Orang yang susah bila masuk tu Masjid Ba'alawi, minta nasihat dan sebagainya, itu akan keluar dalam keadaan masrur.
Itu gembira dan sebagainya. Jadi Cina-Cina ni kadang diorang nak hang, diorang nak becak dan sebagainya, dapat untung. Jadi dia ambil tabarruk. Ini orang-orang kafir. Free ini orang-orang bukan jadi free, naik free dan sebagainya. Seperti apa yang berlaku dekat Habib Noor jugalah. Orang kafir khidmat kepada ulama kita. Masya-Allah. Masya-Allah. Dia punya tarikan tu Aku lagi semangat lah pada malam ini bila kita membahaskan tentang topik ini. Tapi kita ada segmen kan, kita biasa memang kalau nak berbual bahasa tentang wali memang tak habis. Tapi insyaAllah jadi bagi penonton dan juga pendengar, dan terimalah segmen Kalam Hikmah. Qala Sayyiduna Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, Inna Allah khabba'a thalathan fi thalathin, khabba'a ridahu fi ta'atih, fala tahtaqiru min ta'atihi shay'a, fala'alla ridahu fih, wa khabba'a sakhatahu fi ma'siyatihi, fala tahtaqiru min ma'siyatihi shay'a, فلعل سخطه فيه، وخبأ ولايته في خلقه، فلا تحتقر من عباده أحدا، فلعل ولي الله. Berkatanya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyembunyi 3 hal dalam 3 hal. Menyembunyikan keredaannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, sebab bisa menjadi redanya Allah Subhanahu wa taala ada di dalam kebaikan itu. Kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan kepadanya. Maka janganlah kalian meremehkan kemaksiatan sekecil apapun, sebab bisa ia di dalamnya ada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kewaliannya pada makhluk-makhluknya. Maka janganlah kalian meremehkan sesiapa pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sebab bisa makhluk itu tersebut adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi ni yang sebutkan kata ni siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sebelum kita masuk pada kalamnya, kita kenal orang dia siapa. Jadi Ali Zainal Abidin atau Imam Ali Zainal Abidin ini adalah seorang imam besar daripada kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, seorang cicit kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Husain, ayahnya itu Sayyidina Husain. Taib, Sayyidina Husain itu anak kepada Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali lah. Ali bin Husain ini adalah salah satu contoh mungkin boleh kita kenakan pada malam ini. Kita sebut tentang karamah. Antara karamah, kelebihan yang Allah berikan kepada Ali bin Husain ini adalah setiap malam dia melakukan solat sebanyak 1000 rakaat. Masya Allah. 1000. Nah. Menggigil. Ipul menggigil. Habis apa yang derek Nabi 1000 pun tak dapat bikin. Jadi Ipul menggigil. Tak ada 1000. Ni cakap logik dia. Ni sekarang nak bikin logik ya. Okey. Derek Nabi ikut Nabi terus 1000 rakaat ni, dia punya cicit bikin, ada bikin ke? Masya Allah. Aku tak declare. bahkan antara amalan Imam Ali Zainal Abidin yang tidak diketahui ketika dia masih hidup, orang tak tahu amalan dia itu, setiap malam itu dia akan pergi ke rumah-rumah orang yang susah, orang-orang miskin dan sebagainya. Dia akan letak beras atau barang-barang keperluan. Jadi orang-orang miskin, orang-orang yang susah dan sebagainya, buka dia ataupun menjadi mewah, ataupun mereka tak risau tentang rezeki mereka. Sebab apa? Setiap malam ada orang yang letak dan tak diketahui siapa yang letak. Bila sudah meninggalnya Ali bin Husain, baru diketahui. Sebab apa? Dah bantuan terputus. Bantuan dah terputus. Tapi Masya Allah Ustaz, dalam satu malam tu dia dapat rounding orang-orang miskin.
dalam masa yang sama, dalam satu malam itu, Kita bikin 1000 rakaat. dia mendirikan ibadah 1000 rakaat, solat 1000 rakaat. Subhanallah, ajib. Dan bila kita menyebutkan 1000 rakaat ataupun ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan, itu mungkin ada di kalangan kita mungkin benda yang tak logik. Kita tak boleh kiaskan diri kita dengan diri mereka. Senang. Sebab tu tadi kita sebut Ni sudah mereka melanggar manusia. adab. Ni sudah melanggar adab. Adat dah melanggar adat. mereka manusia. Tapi manusia tak sama macam kita. Luar biasa Allah berikan apa kelebihan kepada mereka. Kelebihan masa. Dan masa, time management dan sebagainya. Mereka itu berbeza dengan kita yang terlalu banyak keduniaan dan sebagainya, sehingga dalam ibadah pun kadang maaf kata Kita ingat terbawa-bawa dunia itu dalam ibadah kita. Jadi bila masa kita tanya soalan, bila masa kita kita tak bersama dengan dunia, bila tu? Sebab nak cakap 1000 rakaat, 2 rakaat pun saya tak bikin Ustaz. Itu masalah dia ni sekarang. Jujur. Aku jujur direct. Sebab tu Bagus. aku tak declare aku direct Nabi. Kau Nabi ke? Aku tak declare aku direct. Kau ikut direct lah, tak ikut mazhab. Aku masih ada mazhab. Orang pun confused kau cakap direct Nabi. Sebab tu Jadi, Ustaz, saya apa, macam malu sikit lah Ustaz. Saya tutup muka. dikenali jugalah Ali Zainal Abidin ni as-sajjad. Iaitu apa? banyak bersujud. Oh, Banyak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan kalam hikmah tadi daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin itu jangan diremeh-remehkan perkara taat sekecil mana pun ketaatan itu. Menolong orang misal kata, menyeberang jalan dan sebagainya, berhenti pada jalan misal kata ada benda-benda yang dapat menyakiti orang, kereta dan sebagainya, kita letak ke tepi dan sebagainya. Kita berjalan misal kata nampak semut tentera dia berjalan dan sebagainya, kita jangan pijak dan sebagainya. Nampak lipas dan sebagainya, kita dah halau dia keluar-keluar, jangan dipijak terus. Matikan dah apa semua. Nampak first terus pijak tak boleh Ustaz? Nampak apa? Saya Nampak kalau lipas lipas jalan dia tu pijak. saya lipas terbang ada segan sikit Ustaz. Jadi mungkin itu apa, benda ketaatan itu jangan diremeh-remehkan. Kita tak tahu di mana letaknya keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketaatan itu. Mungkin kita nampak benda tu macam benda yang kecil, tak ada nilai, alah ni benda biasa dia apa dan sebagainya. Ni banyaklah orang dah bikin dan sebagainya. Kita tak tahu keridaan Allah pada perkara itu. Kemudian yang kedua, dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, jangan kita melakukannya. Ataupun jangan, ini mungkin satu peringatan. Jangan bila kita nak lakukan benda itu ataupun kita dikawali dengan nafsu kita, dikalahkan dengan nafsu dan sebagainya ataupun syaitan dan sebagainya, kita fikirkan benda ni mungkin terletaknya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara itu. Walaupun nampak macam kecil, alah ni kecil dia, nanti besok pun boleh taubat misal kata, lepas ni pun boleh taubat dan sebagainya. Itu yang kecil boleh jadi besar kerana perkara semacam itu ataupun Diremehkan. melakukan perkara, dan terletak mungkin kemurkaan Allah pada perkara seperti itu. Mungkin bila kita lakukan benda itu yang kecil, kita anggap itu kecil, berantai-rantai pula, nanti bertahun-tahun pula tak dapat tinggalkan tu. Istiqomah kat situ. Itu adalah kemurkaan Allah kepada diri seseorang yang meremeh-remehkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga ni sangat penting. Itu disembunyikan hamba-hamba Allah yang dekat. Jadi agar yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak dizahirkan identiti mereka ataupun pangkat mereka itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa? Supaya kita bermuamalat baik dengan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mungkin dia itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dia adalah orang daripada kalangan golongan awliya ataupun ulama yang dapat memberikan syafaat juga nanti pada hari akhirat. Masya Allah. Mungkin dia yang akan bantu kita, misal kata kita nak terjurang, nak masuk dalam api neraka, ditarik kita dan sebagainya. Ataupun dia bilang pada Nabi, ni orang baik ni, gini-gini. Di dunia dan sebagainya, aku nampak dia dan sebagainya. Ataupun dia pernah menghadiri, misal kata majlis aku dan sebagainya. Ataupun pernah lalui, misal kata majlis aku dan sebagainya. Sahabat pun boleh Ustaz, macam kita kawan-kawan. Sahabat pernah dan sebagainya. Wahai orang soleh. Jadi jangan diremeh-remehkan. Bahkan ada satu kata-kata itu disebutkan, bila kita keluar daripada rumah dan sebagainya, kita ada husnuzan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan itu kita i'tiqad atau kita menganggap setiap orang yang kita jumpa itu adalah Khidir. Bukan dia adalah Nabi, tak. Itu untuk mewujudkan
mempraktikkan dalam diri kita sifat husnuzan, itu baik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Kalau macam misal Ustaz, macam dalam sebuah majlis haul ke seorang wali ataupun majlis besar-besar yang mana dalam majlis tu kita meraihkan kewalian seseorang ulama, saya rasa semua yang hadir dan juga participate dalam tu majlis semua dapat pahala, dapat kebaikan, and dapat insya-Allah dapat be in the good books of that particular yang wali lah kan. Kalau bagi orang yang berkhidmat, macam orang yang tukang masak, orang yang tukang cuci pinggan mangkuk bagi majlis kan, soundman, kalau orang yang kalau soundman, orang producer yang tukar dia punya scene kan. Kalau misal orang macam gini, orang yang berkhidmat, adakah mereka juga dapat bahagian sama macam orang yang participate dalam majlis Ustaz? Naam. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah luas. Itu mereka adalah kaum yang mana bila mana kita duduk bersama mereka, kita tidak akan insya-Allah celaka atau binasa dan sebagainya. Jadi tak kira orang-orang yang berkhidmat dan mungkin orang-orang yang berkhidmat itu lebih lagi. Kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Itu berapa banyak kisah-kisah daripada guru-guru kita pun, guru kepada guru-guru kita. Contohnya yang ada di Tarim dan sebagainya, contohnya Al-Habib Alwi bin Shihabuddin itu ketika berada di Madras. Madras ataupun dekat Zawiyah Syekh Ali. Itu pada zaman Al-Habib Abdul Rahman Al-Masyhur. Itu pengarang kitab Buryatul Mustarsyidin. Tugasnya itu bukan duduk baca kitab. Ada talabah-talabah yang lain duduk dapat baca kitab, sekian kitab baca dengan Mufti Tarim pada zaman itu Habib Abdul Rahman Al-Masyhur. Tapi Alwi bin Shihab radhiyallahu ta'ala anhu tugasnya apa? Tugasnya hanya menuang kopi kepada orang-orang yang hadir dalam majlis. Oh, Masya Allah. Tugasnya itu hanya menuang kopi kepada orang-orang yang hadir dalam majlis, yang mana akhirnya dia menggantikan tempat gurunya. Bila Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu meninggal, Habib Alwi bin Shihabuddin itu mengambil tempat madras dan sebagainya. Yang asalnya itu hanya penuang kopi, bahkan pernah ditegur. Orang datang ke sini untuk belajar dan sebagainya. Kenapa tuang kopi dan sebagainya? Tapi disuruh oleh gurunya. Dia lakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Wa man khadama khudim. Itu disebutkan siapa yang berkhidmat, dia akan dikhidmat satu hari nanti. Siapa yang berkhidmat, apa jua khidmat dalam majlis dan sebagainya. Sebab tu kita jangan pernah merimeh-remehkan. Orang kadang ada orang tugasnya cuma susun kasut. Ada orang dia cuma asyik orang, misal kata dia nak pergi ke depan, nak jumpa para ulama, para awliya yang ada kat depan pun tak mampu. Tapi dia ada niatnya itu bila datang, nak memudahkan majlis, nak berkhidmat kepada para ulama, nak menjayakan satu-satu majlis haul dan sebagainya. Dia insya-Allah nanti kelak nanti dia akan dikhidmat ataupun dinaikkan insya-Allah derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Ini Habib Alwi bin Shihab Ustaz. Habib Alwi bin Shihab. Datuk kepada Habib Abdullah bin Shihab. Masya-Allah. Masya-Allah. Wajib masya-Allah. Memang syok lah ni malam dengar cerita-cerita tentang wali kan. Rasa macam bukan setakat banyak pengajaran, tapi nikmat. Ini semua bila kita berbual tentang para aulia, para solihin ni, macam banyak nur lah masuk. Tadi aku asyik marah kan. Sekarang aku gembira. Sekarang aku gembira sikit lah. Relax lah saya. Tadi aku marah kan. Topik berbual. Tapi tadi lepas Ustaz sebut sikit satu perkara tentang 3 perkara tu, aku happy sikit. Apa yang 3 perkara? Oh, yang 3 perkara tu. Okay. Sebab kan aku pernah naik motor tau. Okay. Naik motor sikit, pada jauh aku nampak ada satu batu. Okay. Memang niat aku cakap ini batu, kalau aku tak do something, orang naik motor lah. lele orang naik motor boleh langgar dan jatuh. Potential hazard lah. Aku dengan niat aku yang ikhlas, aku ulur kaki aku gini kan. Pas aku laju juga. Okay. Makin aku dekat batu tu besar Habis macam mana? aku tetap tendang juga. Balik kaki bengkak Ustaz, yang sakit tu Ustaz, mudah-mudahan jadi pahala Ustaz. Amin. Betul sakit tak? Tumit saya ni bukan cerita bohong, ni cerita betul berlaku time aku tinggal Bedok tu. Jadi penunggang motor Bedok, korang patut berterima kasih. Aku ingat InsyaAllah syurga tak. Amin. Syurga bukan free ya. Betul kan? Sakit dah Ustaz, lama. Dia kan lama tu semua kira pahala memang saya tuntut juga Ustaz. Dosa pun banyak, minta pahala lebih sikit. Aku belum dapat Ustaz syurga tapi aku nanti apa-apa Ustaz panggil saya juga Ustaz. Kawan tapi kita kawan juga kan, Ustaz. mungkin juga kan. Okay.
Pasal kisah waktu tu mungkin aku pun dulu buat dosa kan naik motor. Aku pernah tau naik motor ke Cross Junction kan. Satu budak ni memang saya nampak dia Ustaz. Oh dia tengok saya pun tengok dia kan. Kali satu hari kita bertembung lagi tau. Aku pun tengah red light, dia pun tengah red light jugalah. Kali dia punya turn nak belok kanan Ustaz. Dia dengan helmet ada tanduk kan. Dia pakai slipper Ustaz. Slipper sebelah dia tanggal Ustaz. Saya ketahukan. Jadi peristiwa tu sebelum kes batu tu Ustaz. Saya pun kena bola Kalau kita masa naik motor slipper jatuh aku pernah Oh pernah ya? Habis sebelah couple tengok aku nak tak nak step degil terus lepas tu patah balik angkat Kaki apa Dan itu kisah betul. Cuma aku macam kelakar pada aku. Helmet dia ada tanduk. ada tanduk. Patut kau tunjuk degil lah kan. Tak ada slipper tak apa setan apa. Dia patah balik dia ambil slipper. Slipper mahal boy. Aku pun patah balik Syul. Slipper maybe apa yang slipper yang mahal apa? Asadi. Bukan yang apa skin foreskin. Aku tak tahu pula. Aku slipper mahal memang aku tak tahu Slipper grunge. Slipper grunge mana kan? Slipper grunge. Aku slipper Asadi aku kenal. Asadi. Itu murah bro, $30. Itu Pasal slipper tu lah dibenci orang. Tapi Ustaz cakap tadi aku pun tersentak juga Ustaz. Apa? Tersentak ke tersentuh? Tersentak dan tersentuh sekali. Okay. Akhir kalam saya memang aku husnuzan dengan semua orang Ustaz. Husnuzon lah. Betul Ustaz. Kalau boleh go. Husnuzan walaupun apa aliran lah, walaupun Syiah pun lah, aku husnuzon dengan korang semua lah. Kan? Aku tak nak marah-marah, aku tak nak apa-apa. Tapi korang ada pakai kepala akal korang sikit. Urat-urat saraf korang kat sebelah otak, sebelah telinga. Urat dekat ketiak korang ke mana-mana. Korang pakaikan sikit, semoga korang dapat petunjuk sikit. Ya. Apa-apa pun hormatlah orang, adab-adab semua tak boleh Saya teruskan sekejap. Kasih saya time sikit Kalau aku ada button ni memang aku picit. korang teruskan beradab, belajar beradab sikit, hormat kan. Bukan apa yang korang nampak ni semua dunia ni adalah benar. Akhir kalam, the end is near. Aku dah marah balik In aku dah marah balik. Bila part dia berbual lagu sedap-sedap. Bila part aku macam lagu Cinta Hantu. Aku pun ada akhir kalam. Kau stand by. Okay, go. Okay, para penonton dan pendengar, sahabat bertanya, hari ini adalah hari yang bahagia untuk kita. Tapi tadi kan, apa-apa perkara yang kau nampak kita buat tak beradab, macam berbual depan ustaz ni semua kerana show je. Ini semua lakonan semata-mata. Tapi tetap kita salah. Tapi kita minta maaf lah Ustaz minta maaf Husnuzon dengan semua orang. Ustaz cakap kau belajar. Itu yang aku angkat di permata nadi. Kau pay airtime dah habis. Ijab pay airtime. Lambat kacau. Ijab pay airtime. Kau dah habis tadi kan? Dah ni ijab pay airtime. Dah. Kau dah lagi apa? Lagi sikit. Lagi go. Untuk yang aliran-aliran yang tak nak ikut mazhab, aku pun minta maaf. Okay? Aku pun pasal kebaik kat korang. Siapa tahu satu hari kau dapat hidayah. Semua mazhab pun kau ikut. Make sure ikut mazhab yang betul. Jangan ikut aku je. Jangan ikut mazhab macam ni. Aku masih jauh geng. Aku masih jauh. Aku kalau Allah tunjukkan aku punya ayat, Masya Allah, nasib baik Allah tutupkan lah. Kau masih nak airtime lagi? Kau mute sekarang. Aku belum habis lagi. Kau tengok banyak aku nak share, aku dah lupa tau. Especially yang aliran-aliran yang suka cakap Nabi Muhammad tu sebenarnya manusia biasa jangan sampai ini penumbuk. Lagu aku tak nak berkasar kat sini. Tapi dah cakap lembut tapi tunjuk penumbuk. Jangan sampai penumbuk ni sampai. Ingat itu Nabi kita yang kasih kita syafaat. Kau dengar tak dengar ni, aku macam touches sikit. Kasih lagu best-best sikit. Okay, lagu yang paling best adalah lagu ini. Baik, kita sudah sampai pada penghujung ya, sahabat bertanya. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Try kasih dia cakap. Kasih dia sebut Al-Fadhil Ustaz. Dia sudah banyak airtime tadi. Okay, sila. Takut dia Al-Fadal ni. Itu dia sudah pakai. Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Boleh tak sebutan dia semua okey Ustaz? Kalau saya masuk Ibnu lagi boleh Ustaz? Aku kalau dah masuk kaya Ya Aki, Ana Saiful.
Wah, dah panggil nama sendiri ya. Kan cakap anak kotor. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada penonton dan pendengar kita yang sudi mendengar kita daripada awal sehingga akhir podcast kita. Istiqamah. Jangan lupa like dan share, dan bagi mereka yang ada bagi mereka yang masih menonton, jangan ke mana-mana, kita ada Product Talk selepas ini. Product Talk bagi first mover advantage. Apakah itu first mover advantage? Maka tontonilah Product Talk ataupun dengarilah Product Talk selepas ini. Mesti dengar tau Mesti dengar Dan bagi dan insya-Allah kita akan ketemu lagi pada sesi podcast yang minggu hadapan insya-Allah. Dan saya hos anda Indra Sahib. Dan saya Ijak Kopi. Saya Eric People. Kita ketemu lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Ya, selamat datang kepada Product Talk Property. Saya hos anda Indra Sahib, dan bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin di talian 92700737, dan juga bolehlah lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes, dan juga di Instagram beliau Wawa_Din. Bersama saya di studio iaitu Salwadin dan juga Elfi. Selamat datang. Hello everyone. Okay, nice. Saya rasa nari topik ada different sikit So, saya pun first time tengok ni topik. Tapi okay lah. So it's good to understand Yeah. Saya belum lagi pernah become a person who sell a house. Belum lagi Belum belum lagi. Jadi what is first mover advantage? Kan kita selalu dengar upgrader selalu dengar upgrader sana, upgrader sini. Tapi ni apa ni first mover advantage? Maybe you all can terangkan sikit tak to the viewers. The word first saja is actually a clue already. First mover advantage. That means you are the first owner of that unit. Okay. First, that means even kalau HDB, it's the BTO owner. Kalau condo, that means you New bought launch. it from from the developer itself. So first movers have its advantages lah. So what are the advantages? Kita nak tahu apa advantage dia? You know, what is it that's so good about first movers advantage? Dia macam kereta lah. Kereta pun you beli first hand, second hand. So rumah pun macam itu. So when you buy a condo directly from a developer, usually the prices are lower. Bila dia baru launch, developers will give you discounts and all. So bila you buy at a low price, of course nanti in future when you sell, there are tendency for you to get profits out of it. So profit tu important Yeah. for them to know what is this what's the advantage of being in this situation as a first mover. Correct. Right. So macam like for me, I think I beli BTO. Correct. I'm the first owner of that very house. Betul. So I'm counted kalau if I decide to jual my house, so that I'm counted as a first mover advantage lah. Yes, But it correct. all depends on situation, I guess. Correct. Right. Yeah. So you want to share with us what kind of situation might the advantage become a disadvantage? Okay, I think before that, so first mover advantage macam Wawa cakap you're buying something new, but why is it important? So for example, dalam satu blok ni ada 100 orang. Okay, let's say 100 orang semua beli BTO, semua beli 400,000, let's say semua 4 bilik. Of course, bila 6 years atau 5 years later, diorang nak jual, you know, you tend to want to make a profit lah. Yeah. So usually, let's say diorang beli 500k, diorang beli daripada HDB, semua orang. Tu rumah apa tu? Rumah, let's say BTO let's say 300,000 lah. let's say lah BTO 300,000. Yes. Let's say semua orang beli dalam satu blok tu 300,000, 100 orang. So of course bila dah hit 5 year atau 6 year atau 7 year, bukan semua 100 orang jual. Maybe 20 atau 30 orang akan jual. And berapa you nak jual bila dah 5 tahun? Most likely you akan nak make some profit. So in Singapore, usually orang akan make 100k, diorang happy. For condo owners, diorang make 200k, diorang happy. Correct. So that person will sell at 500k. Once he sell at 500k, then of course that is the market rate lah. Once he sell at 500k, he'll make a profit. The buyer that buys at 500k, considered second buyer. Sekarang dia beli at 500. Orang lain semua beli 300. So in the future, untuk dia jual, dia nak kena jual 600k. Lebih lah. Lebih. Money, yeah. Tapi orang yang make 300k ni semua tak perlu jual 600k. Diorang cuma jual at 500k dah cukup. They still make money. So that's why the person who buys a second property is usually stuck
with that property, harga tak naik. Yes. Because all the first owners masih kat dalam. Hmm. And diorang happy with making apa diorang buat 100k atau 100 plus k. So this is the first move advantage lah. Technically lah. When you buy first, it will be more advantageous. So imagine if you sell your house, okay, you beli, you're a second owner. Yeah. Okay, the next block, bila you nak jual tu, the next block baru turn 5 years. Oh. Somewhere around lah, baru turn 5 years, and then you want to sell it for 600. But that block pun sama, first movers advantage. You're happy to sell 500k. So as a buyer, would you want to buy something? Okay, ni dah A bit older. yeah, atau 10 new. years dengan something which is just 5 years. Ya lah, kan lagi baru lah. Yes, Lagi baru. correct. Exactly. So when you're first mover, when you're the first owner of the house, you always at advantage. Kalau you nak jual pun, because you already set that benchmark. Benchmark, The price is there. So kalau I first mover, I nak jual 500, you nak jual 600, Ya lah, who's betul. gonna buy? Ya. Because I think for a first mover, they have to know after MOP. Kan? After MOP or after kalau kondo apa pula? Apa dia better panggil? Actually TOP. Yeah, TOP, okay. correct. Macam kalau kondo after TOP, so at least they know, okay, now I need to evaluate, right, whether is it the right time for me to sell Correct. or not. So macam mana tu for a person, macam let's say like for me, my house baru je baru MOP. Oh, MOP ke TOP? MOP kalau Okay, HDB, HDB, okay. lah kan, macam for me a BTO owner, and my house baru je MOP. So bila tu and I should go into the market and sell my house. Oh. For HDB. For HDB. So You start usually, with HDB usually first. on the fifth year lah. Fifth year, because again, if you wait for the 6th year, I don't think it will be such a jump. It won't be such a big jump anyway. So why waste another year? For Pasal your accrued interest too. your accrued interest and all that. Into your- Lagi lama you tunggu pasal property yang you're buying also. Kalau let's say you want to buy a $1 million property, kalau you tunggu harapkan harga rumah you naik 10%, tu condo naik 10% 100,000. You punya naik 10% cuma naik 50,000. So you lose 50,000 anyway. Oh. Yeah. So don't wait. Yeah. So that's the fifth year lah. Yeah. Some people dia tunggu tau 5th year, 6th year, or 8th year. They say, oh, harga akan naik. But we have done our, Research we have did a research. When you wait, the longer you wait, you are losing about 20k in cash. Per To year. do, I mean, throughout the whole process lah. maybe on the 8th year. Oh. Yeah, okay. so that 20k kalau you dapat, it saves part of your renovation cost. Yeah, but it goes into your CPF lah. But you need the cash. Kalau you nak beli condo, Yeah. you need the cash to put into your condo deposit because you need 5% in cash. Yeah. So these are all factors you have to factor in when you want to do that switch. Oh, okay. I mean, all these have to take into consideration lah. Yeah. Betul tak? Macam the thing that I dengar selalu common from people, from friends and also relative yang own a BTO. We talk about BTO first. That own a BTO, diorang dah hit MOP and some of them cepat-cepat jual. Betul. That's one group. Yes. Another group, tak apa, nanti tunggu. Kan, pasal dorang was hoping, okay, nanti dorang compare tau, macam okay, aku punya neighbor ni baru pindah. Mana baru keluar lah. Yes. So maybe dia baru make a profit of at least 80 to 100k lah. And so dia cakap, aku tunggu lagi setahun lagi 2 tahun, maybe aku can get more. Yes. That's always the mentality of That's sellers. always lah. Yes. Yeah. Is that, always. is that dangerous punya? Not say dangerous lah. Is that something that you have to again be wary about? itu kira macam cak-cak kuti, macam tengok crystal ball. It's as if macam dia pandai-pandai. Crystal ball lah. So naturally human beings are like that lah. Yeah, they want to wait. yeah. Tapi bila dia tunggu kan, then the price tak naik, dia akan tunggu lagi. Akan tunggu. Dia macam jadi apa tau, vicious cycle where nanti let's say setahun sekali harga actually tak naik, habis dia rasa alamak, atau worse kalau harga jatuh, then dia rasa macam Rugi lah. rugi, lagi dia tak nak buat apa-apa. Dia ingat okay tak apa, harga confirm naik. By the time dah 15 tahun tinggal Instead situ. of minimizing that loss, Dia maximize the loss and then lagi dia rasa macam, you tahu macam gambling, orang dah hilang 1,000, dia nak bet lagi 2,000, All in bet lah. all in. So macam itu Show punya mindset lah. So don't gamble lah. Yeah. It's always good to get advice. It's Yeah, always correct, good to you're get advice and let the agent calculate for you. Let your advisor calculate for you whether you at the right time to sell your house ataupun tidak. don't gamble and don't be greedy.
Yeah. That's the thing. Because sometimes okay, you okay. tengok, even though 100,000 is actually enough. Tapi boleh lah, Extra sikit. that's the thing, the greed sometimes, it is Betul. unhealthy. Betul. Okay, apa tadi bawa pasal members yang MOP. Kalau members yang TOP pula macam mana? Is it the same process for them? Yeah. I mean, because once you hit TOP, rumah you dah siap, rumah you lawa masih baru. Prices So, increase, yeah, prices will increase 100%. Because 3 years ago, bila you nak beli rumah tu belum siap, tak banyak orang nak beli. Pasal kita Singaporeans takut nak sewa orang punya rumah. So, kita tak nak beli rumah belum siap. Oh. You know? So the sacrifice, the risk tu ada. So, you tend to buy at a cheaper price. Let's say you buy at 900,000. You know, you wait 3 years, maybe you tinggal dengan your parents. Yeah. Then after that, rumah tu dah siap, baru, semua orang nak beli. 1.2 pun orang bayar. So, you untung 300,000. Easy. So, when you are selling a new TOP project, it's very easy to sell actually. Yeah, because everything is still brand new. But another thing to add, bila you beli a new launch project, right? The punya payment is actually a progressive payment. Okay. It's not like macam resale. One time Because after a certain stage, the foundation, you only pay like $400 kadang-kadang. Every month. installment, Installment. Okay, tak berat lah. Tak berat langsung. So the first 4 or 5 years bila dia belum siap tu, your installments are quite very Manageable. Yes, Low. very manageable. So bila dia dah TOP tu, that's when you start the main bulk of your installments. But before that, it starts with other 5%, then 15%. So it's very manageable. Correct. So is what actually, kalau you tahu from what angle that you can control with. I mean, like okay, from the calculation of your account, from your CPF account, and the condo punya whole price. From there you can, but tak nak worry lah. So you can get the advisor here to advise you on that, and they will do the calculation for you. Correct. And usually for TOP macam for condo yang dah TOP. And is it advisable to hold on to it a bit more longer macam tadi? We do a comparison. We do a comparison macam compare to macam BTO yang baru MOP, dia tak nak jual dulu. Terus dia tunggu setahun 2 tahun hoping that the price will mark up, and when he sell. Is that applicable also to condo owners? Right, macam after TOP, okay, ni kalau aku tahan lagi 2-3 tahun, and maybe the price will be higher. So I think about property it's not only about money. Dia tak macam stocks tau. It's only about making money. Okay. So for property, there is the emotional punya I mean your family nak tinggal situ, dekat sekolah, So if you like the property from a non-financial perspective, your kids suka to area and all that, just tinggal sana lah. Just forget about your profits ke whatever lah. Don't think about it lah. You are already sitting on profits. You'll make money insyaAllah. If you sell even in the next 2-3 years. If you are first mover advantage. You're buying with all the first owners. Yes. But other than that, if you really want to make money, you have to sell and find another property lah. Lagi-lagi new launch lah. No choice. Then you'll be renting your whole life or something lah, if you're okay with that. Atau tinggal Europe ke, And then just make the money. Yeah, make the money. Wah, cakap saya tinggal Europe, saya nak tinggal Amsterdam. Dah tengah rioting Amsterdam. Tak adalah, man. I think it's very interesting because people out there, some of them, they have this motivational factor where buying a house ni macam investment. Yes. Kan? It is an investment. Yeah, it is an investment lah. Not just investment for your family, tapi for oneself, right? Macam ni kalau aku jual lagi 2-3 tahun ni, boleh buat duit. Kan? So some condos they even make until like 500,000. 500K, yeah. Ada. Ada. So if you buy the right time, buy from developer, your tendency to make money is there. Very It's just high, how much, Correct. Macam orang pun cakap macam, Elfi, kondo resale ni lagi murah sih, 800,000. Buat apa aku nak beli rumah yang baru ni 1 million? Yang belum siap ni, lagi 3 tahun siap. Mahal nak kena tunggu. So confirm lah, rumah 800,000 ni mesti naik harga. Usually people say like that. When I show them the statistics, for example Pasir Ris, orang cakap, kondo ni macam palm oil, cocoa palms. Mahal lah, tak nak beli. The condo yang orang beli resale tu tak naik harga for the next 6-7 years. But cocoa palms naik in 2 years. Stagnant. Walaupun lagi murah. It doesn't, orang ingat orang beli pasal murah, but actually orang beli pasal baru. People willing to pay more for new.
Even kereta baru, you Yes, willing exactly. to pay more. Right. Kalau second hand 9 tahun 100,000, ni tambah 20,000 aku beli lah 10 tahun yang kereta. Baru punya kereta. So psychology. Wah. So like Coco Palms was new that back then, but it was much higher. Harga dia lagi tinggi daripada a resale condo. Yeah. So the resale condo yang diorang beli tu harga tak naik, but Coco Palms Yeah, naik. naik. So bila you beli new launch and you The know, first mover lah the is first- always in play. So first mover advantage ni, you have to not just based on what you are in, is when exactly when you want to sell your house. Betul tak? Yeah, when pun usually It is a factor there. TOP lah. Usually TOP. Kalau for those yang dah MOP dah TOP ni, and dorang kalau I think dorang are very eager to just straight away jump to the buying or selling their house first, and then after that they can wait kan to buy the next property. And that means ada some of them kat luar ni dorang punya cara buying their next property. Okay, dah 5 tahun ni aku jual dulu. Maybe buying the next property aku Take my tunggu. time. Tunggu. Yeah. Tunggu the right property. Does that occur in your field of life? Yeah. I think it does. Some people are even willing to rent. Okay. Dorang bila dorang kira tu, okay, if I want a new launch, tapi you know, dia punya jarak, dia punya TOP not too far off. Yeah. So they are willing to rent. Yeah, rent. But of course, right now condo supply it's actually declining. The new condo Yes, supply. the new condo. So developer tak ada buat condo? Tak, pasal government tak release tanah. Oh, okay, faham. The government land sale lah. Okay, faham. So you know, some people you know, because they want to be that they want to get that first movers advantage. Diorang book dulu, rumah belum siap, they will just rent. Some people also tengok there's a new launch coming out tapi belum keluar lagi. So they also rent. Tunggu to buy. Oh, they willing to wait Yeah, some people are just willing to rent. Actually, when you are renting, it's the same lah. Banyak orang worry about renting. But actually, renting, pasal when you're buying a house, there's also you're paying for something. It's not free. Yeah. Bank interest saja half of your installment. If you don't know lah, your installment every month, let's say 1,000. Yeah. Your interest is around maybe $500-$600. Belum include accrued interest. Belum include town council. If you're renting, you don't have to pay all this. You just pay rent. Okay. That's what people don't see You don't see property tax you tak payah bayar, maintenance fees you tak payah bayar, Wah. interest, accrued interest tak payah bayar. A lot of burden taken off lah. Yeah, and then you ada mobility. That means after setahun you tak suka, you jalan. Yeah, for rental. Nice. Yeah. Yeah, I think it's very important for kita to really understand, not just know what is the first mover advantage, but understand and in a very detailed manner on when you can actually jual your rumah at the right time. Not just at the right place, at the right time, with the right situation and with the right agent, insyaAllah. InsyaAllah. Ya, bagi mereka yang ingin mendapatkan nasihat jual beli rumah, bolehlah hubungi Salwadin di talian 927-00737 dan juga boleh lungsuri kepada Facebook beliau Salwadin-Hero Homes dan juga di Instagram beliau Wawa_Din. Dari itu saya Indra Sahib signing off from Product Talk, and kita jumpa lagi pada episod yang seterusnya.